bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjaga solat berjemaah kerana Allah SWT dengan memperolehi tarbiyatul ula selama 40 hari akan mendapat dua kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan solat berjemaah kerana Allah Ta'ala dengan memperolehi tarbiyatul ula selama 40 hari akan mendapat dua kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jangan seorang yang menunaikan solat berjemaah dan ikhlas dan dia mentai jemaah dari mula bersama imam, yakni selepas sahaja imam mengangkat takbiratul ihram, dia berterus bertakbir selama 40 hari berturut-turut, maka dia tidak akan masuk dalam golongan munafik, dia tidak akan dimasuk dalam neraka. Munafik ialah seorang yang menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam tetapi kufur dalam hati. Keistimewaan 40 hari adalah kerana tempoh itu memainkan peranan yang penting dalam perubahan suatu keadaan. Sebagaimana disebut dalam hadis bahawa titik kejadian manusia pun berlaku dalam tempoh 40 hari. 40 hari pertama dalam bentuk air mani, kemudian 40 hari kedua berubah kepada segumpal daging, kemudian perubahan terus berlaku daripada 40 hari ke 40 hari berikutnya. Oleh sebab itulah, mengikut pendapat ahli tasawuf, tempoh 40 hari mempunyai keistimewaan yang khas. Betapa bertuahnya orang yang sudah bertahun-tahun lama tidak ketinggalan takbiratul ula dalam solat berjemaah. Hadis yang kedua, ada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berwuduk dengan sempurna lalu pergi ke masjid untuk solat berjemaah, lalu mendapati orang ramai telah selesai solat berjemaah, Allah SWT akan beri kepada ganjaran pahala yang sama sebagaimana mereka yang telah solat berjemaah, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Daripada Abu Hurairah Allah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berwuduk dengan sempurna lalu pergi ke masjid untuk solat berjemaah, lalu mendapati orang ramai telah selesai solat jemaah, Allah SWT akan beri kepadanya ganjaran pahala yang sama sebagaimana mereka yang telah solat berjemaah, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan Hakim. Terangan betapa besarnya kemurahan dan nikmat Allah SWT semata-mata kerana usaha yang sedikit pun dikurniakan pahala solat berjemaah. Walaupun tidak sempat menyertai solat berjemaah, siapakah yang akan rugi kalau kita sendiri tidak mengambil peluang daripada kurnia Allah SWT itu? Berdasarkan hadis ini juga kita dapat mengetahui bahawa janganlah kita bernangguh-nangguh untuk ke masjid dengan menyangka bahawa solat berjemaah mungkin telah selesai. Sekiranya dia tiba ke masjid dan mendapati solat telah selesai, kita masih juga mendapat pahala berjemaah. Walau bagaimanapun, sekiranya kita telah yakin bahawa solat berjemaah sudah selesai, maka tidak salah kalau kita pergi masjid untuk berjemaah. Dia akan kepada hadats Qutbah bin Asyam Al-Laiti radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang solat berjemaah dengan seorang mengimami rakannya lebih disukai Allah SWT daripada 4 orang yang bersolat secara berasingan. 4 orang yang telah bersolat jemaah lebih disukai Allah SWT daripada 8 orang yang solat secara berasingan. 8 orang yang solat secara jemaah dengan seorang daripada mereka mengimami yang lain lebih suka Allah SWT daripada 100 orang yang telah solat secara berasingan. Hadis Imam Barzah dan Tirmidzi. Diriwayatkan daripada hadats Qutbah bin Asyam Al-Laiti radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang solat berjemaah dengan seorang mengimami rakannya yang lebih disukai Allah SWT daripada 4 orang yang bersolat secara berasingan. 4 orang yang solat berjemaah adalah lebih disukai Allah SWT daripada 8 orang yang solat secara berasingan. 8 orang yang solat secara jemaah dengan seorang daripada mereka mengimami yang lain lebih disukai oleh Allah SWT daripada 100 orang yang solat secara berasingan. Hadis riwayat Imam Bazzar dan Tirmidzi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa jemaah yang besar lebih disukai Allah SWT daripada jemaah yang kecil. Terangan, siapa yang berasa sudah memadai dengan hanya berkumpul 2-3 orang lalu mereka solat berjemaah di rumah-rumah, kedai atau sebagainya, perlulah memahami bahawa pertamanya mereka terlepas daripada mendapat pahala solat di masjid, dan keduanya
Dan telah terlepas daripada mendapati pahala jemaah yang besar. Lebih ramai orang yang menyertai jemaah, lebih disukai Allah SWT. Sekiranya tujuan kita membuka suatu amalan adalah untuk mendapat keridaan Allah SWT, maka hendaklah kita melakukan mengikut cara yang lebih disukainya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa ada 3 perkara yang Allah sangat gembira bila melihatnya. Pertama ialah saf solat berjemaah. Kedua ialah seorang yang berdiri menjaga solat tahajud di tengah malam. Dan ketiga ialah seorang yang berjuang di Allah SWT. InsyaAllah. InsyaAllah. Amalkan dapat disampaikan kepada Rasulullah. Alhamdulillah.